Definisi kanak-kanak. Seksyen 2, Akta Kanak-kanak mendefinisikan kanak-kanak sebagai seorang yang berumur di bawah 18 tahun. Had umur ini selari dengan Artikel 1 Konvensyen Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai hak kanak-kanak CRC. Akta Kanak-kanak mengekalkan definisi kanak-kanak di dalam Akta Perlindungan Kanak-kanak 1991 yang sekaligus menghuraikan kekeliruan mengenai definisi kanak-kanak yang diperuntukkan di dalam akta-akta sebelum ini. Kini, tiada lagi perbezaan had umur antara kanak-kanak dengan orang muda seperti yang diperuntukkan di bawah Akta Mahkamah Juvana 1947 dahulu. Oleh itu, sekiranya merujuk seseorang yang berumur 17 tahun, ia hanya disebut sebagai kanak-kanak yang berumur 17 tahun dan bukan lagi orang muda atau juvana. Tanggungan jenayah terhadap kanak-kanak. Dalam prosiding jenayah, seseorang kanak-kanak dikenakan tanggungan sekiranya telah mencapai umur yang boleh dikenakan tanggungan jenayah seperti yang diperuntukkan dalam Seksyen 82 dan 83 Kanun Keseksaan. Seksyen 82 Kanun Keseksaan memperuntukkan bahawa tidak menjadi kesalahan jenayah yang dilakukan oleh kanak-kanak yang berumur di bawah 10 tahun. Anggapan bahawa kanak-kanak ini tidak berupaya melakukan kesalahan jenayah ialah sesuatu yang tidak boleh dipertikaikan. Seksyen ini memberikan perlindungan yang mutlak kepada kanak-kanak di bawah 10 tahun yang melakukan kesalahan jenayah kerana dia dianggap sebagai doli incapable, iaitu tidak berupaya melakukan kesalahan. Manakala Seksyen 83 Kanun Keseksaan memperuntukkan bahawa perbuatan yang dilakukan oleh kanak-kanak yang berumur lebih daripada 10 tahun dan kurang daripada 12 tahun yang belum cukup matang pemahamannya untuk membuat pertimbangan mengenai keadaan dan akibat perbuatannya pada masa itu adalah tidak menjadi satu kesalahan. Peruntukan dalam seksyen ini adalah tidak mutlak dan bersyarat. Kanak-kanak pada peringkat umur ini masih dianggap sebagai doli incapable, tetapi anggapan tersebut boleh dipertikaikan bergantung pada tahap kefahamannya terhadap keadaan dan akibat perbuatan jenayah yang dilakukannya. Berdasarkan peruntukan Seksyen 82 dan 83 tersebut, dapat difahami bahawa kanak-kanak yang berumur lebih daripada 12 tahun tetapi di bawah 18 tahun boleh dikenakan tanggungan jenayah sekiranya disabitkan kesalahan mengikut prosedur yang ditetapkan di bawah Akta Kanak-kanak. Walau bagaimanapun, tahap umur yang ditetapkan ini dikatakan sebagai khayalan perundangan atau legal fiction kerana pada hakikatnya kanak-kanak yang berusia di bawah 10 tahun sudah mampu melakukan jenayah. Menurut Anita dan Chua, Seksyen 83 Kanun Acara Jenayah harus dimansuhkan kerana konsep perlindungan yang diamalkan tidak masuk akal. Perlindungan yang diberikan berdasarkan andaian belum cukup matang bagi kanak-kanak yang berumur 10 hingga 12 tahun. Tidakkah ada dalam kalangan kanak-kanak yang berumur lebih daripada 12 tahun yang mempunyai perkembangan mental yang belum cukup matang? Oleh itu, Seksyen 83 lebih mementingkan tahap umur berbanding tahap kematangan pesalah kanak-kanak itu. Penubuhan dan bidang kuasa mahkamah bagi kanak-kanak. Mahkamah bagi kanak-kanak terdiri daripada magistrat yang dibantu oleh 2 orang penasihat, di mana seorang daripada 2 orang penasihat itu ialah seorang wanita mengikut Seksyen 11 dalam kurungan 2 Akta Kanak-kanak. Fungsi-fungsi penasihat ialah memaklumkan dan menasihati mahkamah bagi kanak-kanak mengenai apa-apa pertimbangan yang menyentuh perintah yang dibuat berdasarkan suatu dapatan bersalah atau perlakuan lain yang berkaitan terhadap mana-mana kanak-kanak yang dibawa ke hadapan dan jika perlu menasihati ibu bapa atau penjaga kanak-kanak itu. Mengikut Seksyen 12 dalam kurungan 1 Akta Kanak-kanak, mahkamah bagi kanak-kanak itu bersidang sama ada di dalam satu bangunan atau bilik yang berlainan daripada bangunan atau bilik di mana persidangan mahkamah-mahkamah selain daripada mahkamah bagi kanak-kanak diadakan atau pada hari-hari yang berlainan daripada hari-hari persidangan mahkamah-mahkamah yang lain itu diadakan. Sekiranya mahkamah bagi kanak-kanak bersidang di dalam satu bangunan yang sama dengan mahkamah-mahkamah yang lain, mahkamah bagi kanak-kanak mempunyai pintu masuk dan pintu keluar yang berlainan daripada pintu masuk dan pintu keluar mahkamah-mahkamah yang lain itu untuk membolehkan kanak-kanak dibawa keluar dan masuk tanpa gangguan.
Mahkamah bagi kanak-kanak ditubuhkan untuk mendengar, memutuskan atau menyelesaikan apa-apa pertuduhan terhadap seseorang kanak-kanak atau menjalankan apa-apa bidang kuasa lain yang diberikan kepada mahkamah bagi kanak-kanak di bawah Akta Kanak-kanak atau oleh mana-mana undang-undang bertulis yang lain. Walau bagaimanapun, mahkamah bagi kanak-kanak tiada bidang kuasa untuk mendengar kes-kes yang boleh membawa hukuman mati mengikut Seksyen 11 dalam kurungan 5 Akta Kanak-kanak seperti membunuh, mengedar dadah, memiliki senjata api dan sebagainya. Begitu juga dengan kesalahan yang dilakukan oleh kanak-kanak bersama dengan orang dewasa mengikut Seksyen 83 dalam kurungan 4 Akta Kanak-kanak. Contohnya merompak, membunuh, merogol dan sebagainya bersama-sama dengan tertuduh dewasa. Bagi kes-kes sedemikian, salah kanak-kanak akan dibicarakan di Mahkamah Tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Izzatul Fitra binti Muhammad Bahtiar. Nombor metrik KST 21050107. Dari Diploma Syariah Islamiyah, saya akan meneruskan perbincangan kami pada video kali ini tentang kanak-kanak. Perintah terhadap pesalah kanak-kanak. Seksyen 91 Akta Kanak-kanak melarang perkataan sabitan dan hukuman digunakan berhubung dengan pesalah kanak-kanak yang dihadapkan ke mahkamah bagi kanak-kanak. Sebaliknya, ia hendaklah diganti dengan perkataan didapati bersalah dan perintah dibuat kerana didapati bersalah. Mahkamah bagi kanak-kanak mempunyai bidang kuasa yang diperuntukkan oleh Seksyen 91 Akta Kanak-kanak bagi mengeluarkan perintah terhadap pesalah kanak-kanak. Antaranya, ditahan di tempat tahanan. Terdapat beberapa tempat yang dijadikan penempatan bagi pesalah kanak-kanak seperti asrama akhlak, sekolah diluluskan, sekolah Henry Gurney dan penjara. Walau bagaimanapun, kanak-kanak di bawah umur 10 tahun tidak boleh dimasukkan ke tempat-tempat tersebut. Seksyen 62 dan 66 Akta Kanak-kanak. Hal ini bermakna pesalah kanak-kanak yang berumur lebih 10 tahun tetapi kurang 14 tahun hanya boleh ditempatkan di asrama akhlak dan sekolah yang diluluskan. Manakala penempatan di sekolah Henry Gurney dan penjara hanyalah bagi pesalah kanak-kanak yang berumur 14 tahun ke atas. Seksyen 74 dan 96 Akta Kanak-kanak. Tempat pertahanan yang pertama ialah sekolah yang diluluskan. Seseorang pesalah kanak-kanak dimasukkan ke sekolah yang diluluskan kerana melakukan apa-apa kesalahan seperti keluarga pesalah kanak-kanak tersebut tidak berupaya atau tidak mampu untuk mengawal kelakuan anaknya. Pesalah kanak-kanak itu sendiri memerlukan pemulihan dan akhir sekali pada pendapat mahkamah ialah suai manfaat untuk anak-anak itu. Kanak-kanak itu dimasukkan ke sekolah yang diluluskan untuk tujuan memulihkan akhlaknya. Manakala sekolah Henry Gurney pula adalah bagi pesalah kanak-kanak yang bersalah atas apa-apa kesalahan yang boleh dihukum dengan hukuman penjara. Keluarga kanak-kanak itu tidak dapat lagi mengawal kelakuannya. Kanak-kanak itu bergaul dengan orang-orang yang tidak baik. Kanak-kanak itu sesuai dipulihkan di sekolah Henry Gurney. Dan akhir sekali, pada pendapat mahkamah, kesalahan yang dilakukan itu adalah daripada jenis yang serius dan penahanan pesalah kanak-kanak itu di sekolah Henry Gurney adalah sesuai untuk memulihkan akhlaknya dan membanteras jenayah. Seterusnya, penjara. Penahanan pesalah kanak-kanak di penjara pula hanya boleh dilakukan sekiranya tiada hukuman lain yang lebih sesuai seperti denda atau dihantar ke suatu tempat tahanan atau sekolah yang diluluskan atau sekolah Henry Gurney. Seksyen 96 Akta Kanak-kanak. Hal ini bermakna sekiranya hukuman lain itu adalah setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh kanak-kanak itu, maka hukuman penjara tidak layak dikenakan terhadap pesalah kanak-kanak. Selain itu, pesalah kanak-kanak boleh dimasukkan ke penjara sebagai ganti kepada hukuman mati yang dijatuhi oleh mahkamah. Seksyen 97 Akta Kanak-kanak. Sekiranya pesalah kanak-kanak dimasukkan ke penjara, ialah hendaklah diasingkan dan tidak dibenarkan bergaul dengan banduan-banduan dewasa. Jika seseorang
diperintahkan supaya ditahan di penjara, lembaga hakim pelawat bagi penjara itu hendaklah mengkaji semula kes orang itu sekurang-kurangnya sekali setahun dan boleh mengesyorkan kepada Yang di-Pertuan Agong atau Raja atau Yang di-Pertua Negeri supaya orang itu dilepaskan awal atau ditahan lanjut. Seterusnya, sebatan. Sebatan ialah hukuman baharu untuk kanak-kanak, maka dengan itu cara pelaksanaan perintah sebat hendaklah mematuhi Seksyen 92 Akta Kanak-Kanak. Antara perkara yang perlu dipatuhi ialah: yang pertama, sebelum sebatan dilaksanakan, kanak-kanak itu hendaklah diperiksa oleh seorang pegawai perubatan untuk diperakui bahawa kanak-kanak itu dalam keadaan kesihatan yang baik untuk menjalani sebatan itu. Yang kedua, perlulah menggunakan lurutan yang ringan dengan kekuatan yang sederhana tanpa mengangkat tangannya melebihi kepalanya supaya tidak melukakan kulit kanak-kanak. Seterusnya, selepas mengenakan satu sebatan, ia hendaklah mengangkat rotan itu ke atas dan tidak menariknya. Seterusnya, sebatan boleh dikenakan pada mana-mana bahagian tubuh kecuali muka, kepala, perut, dada atau bahagian-bahagian sulit. Kanak-kanak itu hendaklah memakai pakaian, dan jika semua pelaksanaan sebatan itu pegawai perubatan memperakui bahawa kanak-kanak itu tidak lagi dapat menerima baki sebatan itu, maka sebatan itu hendaklah diberhentikan dengan muktamad. Seterusnya, hukuman mati. Menurut Seksyen 97, hukuman mati tidak boleh diumumkan atau direkodkan terhadap kanak-kanak yang didapati bersalah atas sesuatu kesalahan jika pada khidmat mahkamah dia ialah seorang kanak-kanak pada masa kesalahan itu dilakukan. Hal ini bertepatan dengan artikel 37 Konvensyen Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai hak kanak-kanak yang melarang hukuman mati dan penjara seumur hidup dikenakan terhadap pesalah kanak-kanak. Sebagai ganti hukuman mati, mahkamah akan memerintahkan supaya pesalah kanak-kanak itu ditahan di penjara selama yang diperkenankan oleh Yang di-Pertuan Agong jika kesalahan itu dilakukan di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur atau wilayah Persekutuan Labuan, atau Raja atau Yang di-Pertua Negeri jika kesalahan itu dilakukan di negeri itu. Walau apapun kesalahan yang dilakukan oleh seorang kanak-kanak dan mana-mana perintah yang dikenakan terhadapnya, ia tidak boleh menjadi sebahagian daripada rekod jenayah seperti pesalah dewasa. Dalam erti kata lain, seseorang pesalah kanak-kanak tidak mempunyai rekod jenayah dan ia tidak diambil kira sekiranya kanak-kanak itu melakukan jenayah semasa ia dewasa. Seterusnya, bidang kuasa di Mahkamah Tinggi. Terdapat beberapa kes Mahkamah Tinggi menggunakan Akta Kanak-Kanak 2001 semasa membicarakan dan membuat keputusan terhadap pesalah kanak-kanak. Dalam PP lawan Ahmad Jasni 2001, seorang kanak-kanak berumur 12 tahun didakwa di Mahkamah Tinggi atas pertuduhan membunuh seorang budak perempuan berumur 5 tahun. Isu yang ditimbulkan dalam kes ini ialah sama ada hukuman mati mandatori boleh dikenakan ke atas kanak-kanak. Mahkamah memutuskan bahawa walaupun pesalah kanak-kanak itu melakukan kesalahan di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman mati, namun begitu Seksyen 16 Akta Mahkamah Juvana 1947 dengan jelas memperuntukkan bahawa hukuman mati tidak boleh dikenakan ke atas kanak-kanak. Sebagai ganti pesalah kanak-kanak itu hendaklah ditahan selama tempoh di tempat dan di bawah syarat-syarat yang diperkenankan oleh pihak berkuasa negeri Selangor Darul Ihsan. Berdasarkan kes di atas, jelaslah bahawa menunjukkan Mahkamah Tinggi membuat keputusan terhadap pesalah kanak-kanak berdasarkan Akta Mahkamah Juvana 1947 kini menjadi Akta Kanak-Kanak 2001, iaitu pengecualian hukuman mati seperti yang diperuntukkan di bawah Seksyen 16 Akta Mahkamah Juvana 1947 yang bersamaan dengan Seksyen 97 dan Akta Kanak-Kanak. Terdapat kes-kes lain Mahkamah Tinggi menggunakan Akta Kanak-Kanak 2001 dalam kes pendakwa raya lawan Valertor
Purnosami. Pesalah kanak-kanak dituduh bersama-sama bapanya atas kematian ketiga-tiga adiknya. Kemudian pesalah kanak-kanak ini dan bapanya cuba membunuh diri. Semasa perbicaraan pesalah kanak-kanak ini mengaku bersalah bagi kesalahan yang boleh dihukum di bawah Seksyen 309 Kanun Keseksaan, iaitu cubaan membunuh diri yang membawa hukuman penjara. Mahkamah merujuk Seksyen 91 Akta Kanak-kanak 2001. Dengan itu, pesalah kanak-kanak ini diletakkan di bawah perintah percubaan. Seterusnya, dalam kes pendakwa raya lawan Hairul Al-Siddiq bin Lurin dan Anur. Pesalah kanak-kanak ini dituduh di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh si mati Muhammad Azli Hanif bin Ghazali dengan menggunakan sebatang kayu dan tali pinggang. Pihak pendakwaan berjaya membuktikan kes tanpa keraguan yang munasabah. Oleh itu, pesalah kanak-kanak ini diperintahkan supaya ditahan di penjara selama tempoh yang diperkenankan oleh Yang di-Pertua Negeri of Sabah sebagai ganti kepada hukuman mati yang disabitkan ke atasnya menurut Seksyen 97 Akta Kanak-kanak 2001. Begitu juga dalam kes Muhammad Haikal bin Muhammad Al-Khatib Sadali dan Ors lawan Pendakwa Raya 2009. 8 pesalah kanak-kanak merupakan pelajar sekolah menengah agama Datuk Kelana Petra Makmur, Ampangan Seremban. Mereka dituduh di bawah Seksyen 302 bersama-sama dengan Seksyen 149 Kanun Keseksaan bagi kesalahan membunuh Muhammad Farid bin Ibrahim, pelajar sekolah yang sama. Mahkamah Tinggi mendapati kesemua pesalah kanak-kanak ini bersalah dan memerintahkan supaya mereka ditahan di penjara selama tempoh yang diperkenankan oleh Yang di-Pertuan Besar of Negeri Sembilan menurut Seksyen 97 Akta Kanak-kanak 2001. Manakala dalam kes pendakwa raya lawan Law Hai Win, pesalah kanak-kanak yang berumur 14 tahun dan 9 bulan ini telah dituduh membunuh di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan, tetapi pertuduhan itu telah dikurangkan kepada membunuh tanpa niat di bawah Seksyen 304 Kanun Keseksaan. Pesalah kanak-kanak ini mengaku bersalah atas pertuduhan yang telah dikurangkan dan ia diterima oleh mahkamah. Mahkamah Tinggi merujuk Seksyen 91 Akta Kanak-kanak 2001 dan memerintahkan supaya pesalah kanak-kanak ini dihantar ke sekolah yang telah diluluskan sehingga ia mencapai umur 21 tahun. Seterusnya, bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Seksyen 117 Akta Kanak-kanak memberikan kuasa kepada Mahkamah Tinggi untuk menggunakan kesemua peruntukan mengenai perbicaraan jenayah seperti yang diperuntukkan di bawah Kanun Acara Jenayah dan juga seperti yang diperuntukkan di bawah Kanun Acara dan juga kesemua peruntukan di bawah Akta Kanak-kanak yang boleh digunakan oleh Mahkamah bagi kanak-kanak. Walaupun Mahkamah Tinggi dapat menjalankan fungsinya seperti yang diperuntukkan di bawah Kanun Acara Jenayah, fungsi-fungsi itu mestilah dijalankan sebagai tambahan kepada peruntukan-peruntukan di bawah Akta Kanak-kanak. Sebagai kesannya, Seksyen 117 Akta Kanak-kanak ialah hanya Seksyen 96 dan Seksyen 97 Akta Kanak-kanak sahaja yang mesti dipatuhi oleh Mahkamah Tinggi dalam perbicaraan jenayah terhadap seorang kanak-kanak yang menghadapi pertuduhan yang boleh dihukum dengan hukuman mati. Tiada apa-apa peruntukan di bawah Akta Kanak-kanak atau mana-mana undang-undang bertulis lain yang mengehadkan atau menyekat Mahkamah Tinggi dalam menjalankan bidang kuasanya untuk membicarakan apa-apa kes jenayah yang melibatkan kanak-kanak yang dituduh dengan kesalahan yang boleh dihukum dengan hukuman mati. Di bawah Seksyen 22 Akta Mahkamah Keadilan 1964, dalam menjalankan bidang kuasa jenayahnya, Mahkamah Tinggi mempunyai bidang kuasa untuk membicarakan kesemua kesalahan yang dilakukan dalam
Keadilan 1964 juga memperuntukkan bahawa Mahkamah Tinggi boleh menjatuhkan apa-apa hukuman yang dibenarkan oleh undang-undang, termasuklah hukuman mati. Daripada peruntukan tersebut adalah jelas bahawa tiada apa-apa peruntukan lain dalam Akta Kanak-Kanak dan undang-undang melainkan peruntukan di bawah Seksyen 96 dan 97 Akta Kanak-Kanak sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabiha binti Sulaiman. Saya pelajar Diploma Syariah Islamiah semester 3. Nombor cik saya KSD 21050129. Saya akan meneruskan pembentangan tentang kaedah perbicaraan di Mahkamah Tinggi. A. Sama ada Hakim Mahkamah Tinggi perlu bersidang dengan 2 orang penasihat. Prosedur jenayah di Mahkamah Tinggi yang tertakluk kepada Kanun Acara Jenayah tidak memperuntukkan bahawa seorang Hakim Mahkamah Tinggi perlu mendengar kes yang melibatkan kanak-kanak dengan 2 orang penasihat. Hal ini dijelaskan dalam kes PP lawan Buri Hemna 1968. Dalam kes ini tertuduh ialah seorang kanak-kanak yang telah dituduh dengan kesalahan mengedar dadah di bawah Seksyen 39 Akta Dadah Berbahaya 1952 yang boleh dihukum dengan hukuman mati. Peguam yang mewakili yang tertuduh meminta mahkamah untuk mempertimbangkan sama ada yang tertuduh patut dibicarakan oleh seorang Hakim Mahkamah Tinggi dengan dibantu oleh 2 orang penasihat. Dalam kes tersebut, Mahkamah Tinggi Pulau Pinang telah memutuskan bahawa tidak terdapat undang-undang bertulis yang menyatakan bahawa perbicaraan pesalah kanak-kanak oleh Mahkamah Tinggi tidak patut dibicarakan oleh seorang hakim sahaja, seperti yang diperuntukkan di bawah Seksyen 18 Akta Mahkamah Keadilan 1964. Tidak juga terdapat undang-undang bertulis lain yang memperuntukkan bahawa perbicaraan seorang pesalah kanak-kanak oleh Mahkamah Tinggi hendaklah dikendalikan dengan suasana dan seperti keadaan dalam mahkamah bagi kanak-kanak. Malah seorang hakim dibantu oleh 2 orang penasihat tidak ada dalam undang-undang. Oleh itu, ini jelas menunjukkan bahawa perbicaraan pesalah kanak-kanak di Mahkamah Tinggi adalah di hadapan seorang hakim sahaja. Keperluan 2 penasihat seperti perbicaraan di mahkamah bagi kanak-kanak tidak terpakai bagi prosiding jenayah di Mahkamah Tinggi. B. Sama ada perbicaraan di Mahkamah Tinggi dibuat secara tertutup. Perbicaraan mahkamah bagi kanak-kanak dijalankan secara tertutup dan hanya pihak-pihak yang terlibat dibenarkan berada semasa prosiding sedang berjalan. Walau bagaimanapun, prosiding di Mahkamah Tinggi dijalankan sama ada secara terbuka atau tertutup mengikut hemat dan budi bicara hakim. Dengan merujuk Seksyen 15 Akta Mahkamah Keadilan 1964 yang memperuntukkan bahawa tempat di mana mahkamah bersidang untuk membicarakan apa-apa perkara sivil atau jenayah hendaklah dianggap sebagai mahkamah terbuka kepada pihak awam, dengan syarat mahkamah hendaklah mempunyai kuasa untuk mendengar apa-apa perkara secara tertutup setelah berpuas hati yang ia dilakukan untuk kepentingan, keadilan, keselamatan dan keamanan awam serta alasan-alasan lain yang mencukupi untuk melaksanakannya. C. Sama ada peruntukan Seksyen 91 Akta Kanak-Kanak terpakai. Selain larangan yang diperuntukkan di bawah Seksyen 96 dan Seksyen 97 Akta Kanak-Kanak, tiada apa-apa peruntukan mengenai prosedur khas atau larangan yang diperuntukkan di bawah Akta Kanak-Kanak, termasuk kaedah-kaedah perbicaraan terpakai kepada Mahkamah Tinggi. Malahan, larangan penggunaan perkataan sabitan dan hukuman di bawah Seksyen 91 Akta Kanak-Kanak yang terpakai pada perbicaraan di mahkamah bagi kanak-kanak tidak terpakai pada perbicaraan seseorang kanak-kanak di Mahkamah Tinggi bagi suatu kesalahan yang boleh dihukum dengan hukuman mati. Hal ini adalah kerana tidak seperti Seksyen 91 Akta Kanak-Kanak, Seksyen 97 Akta Kanak-Kanak sendiri menggunakan perkataan disabitkan.
Seksyen tersebut memperuntukkan bahawa hukuman mati tidak boleh diumumkan atau direkodkan terhadap seseorang yang disabitkan atas suatu kesalahan jika pada hemat mahkamah dia seorang kanak-kanak pada masa kesalahan itu dilakukan. D. Sama ada 3 pilihan untuk membela diri yang biasa diberikan dalam perbicaraan jenayah boleh diberikan kepada pesalah kanak-kanak. Mengikut Seksyen 90 Akta Kanak-Kanak, jika suatu kes prima facie telah dibuktikan terhadap pesalah kanak-kanak, ia boleh memilih sama ada memberikan keterangan secara bersumpah atau membuat apa-apa pernyataan yang ia ingini. Seksyen ini tidak menyatakan pilihan untuk berdiam diri. Seperti yang telah dihuraikan di atas, apabila Mahkamah Tinggi memerintahkan supaya pesalah kanak-kanak membela dirinya, prosedur yang terpakai adalah seperti yang diperuntukkan di bawah Seksyen 181 hingga 182A Kanun Acara Jenayah. Seksyen tersebut jelas memperuntukkan bahawa seseorang yang dituduh boleh memberikan keterangan secara bersumpah. Hak untuk berdiam diri tidak diperuntukkan secara spesifik di bawah Seksyen 181 hingga 182A Kanun Acara Jenayah. Manakala hak untuk membuat pernyataan dari kandang orang kena tuduh ialah satu hak substantif seseorang yang dituduh yang kewujudannya tidak bergantung pada peruntukan spesifik di bawah Kanun Acara Jenayah. Hal ini boleh dilihat dalam kes PP lawan Senyansi. Oleh itu, jelas menunjukkan bahawa 3 pilihan yang selama ini biasa diberikan kepada setiap orang kena tuduh dalam perbicaraan jenayah di Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rendah di negara ini boleh diberikan kepada pesalah kanak-kanak, iaitu memberikan keterangan secara bersumpah atau membuat pernyataan bukan secara bersumpah dari kandang orang kena tuduh atau berdiam diri. Kesimpulan. Dengan itu dapat disimpulkan bahawa Akta Kanak-Kanak merupakan suatu piagam kanak-kanak dengan menyediakan perlindungan yang diperlukan oleh mereka. Jelaslah bahawa Seksyen 117 Akta Kanak-Kanak memberikan kuasa kepada Mahkamah Tinggi untuk menggunakan peruntukan dalam Kanun Acara Jenayah dan Akta Kanak-Kanak dalam mendengar kes-kes yang melibatkan pesalah kanak-kanak. Budi bicara hakim juga digunakan demi menjaga kepentingan pesalah kanak-kanak itu sendiri.